Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua dalam program kita membaca surah lazim serta dengan hukum-hukum tajwid. Yang terdapat pada setiap suku kata kalimah antara kalimah dengan kalimah dalam ayat, iaitu hari ini kita akan baca surah Al-Bayyinah yang terakhir, iaitu ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini adalah yang terakhir bagi surah Al-Bayyinah. Surah lazim iaitu surah yang ke-98 dalam Al-Quran. InsyaAllah untuk tidak membuang masa kita teruskan bacaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bermula ayat yang ke-8 iaitu bermula dengan inna. Baik, dua suku kata. Satu hamzah ini dengan nun sukun, iaitu nun bertasydid, kita baca dengan wajibul gunnah. Jadi bunyinya dua harakat. Ada bunyi dengung di batang rongga hidung kita. Inna. Baik, kemudian suku kata na itu bertemu dengan alif lam syamsiah. Ini alif lam syamsiah kerana huruf lam adalah huruf syamsiah, maka kita idgham syamsikan huruf na bersuku kata na itu dengan huruf lam bunyinya nal. Kemudian baru kita sebut la, kemudian zina. Lazina, dan zi itu dibaca dengan mat asli sebab sebelum ya ada baris bawah. Lepas tu kita baca dua ni, mana bersambung ni mustahak kita gabungkan sebab dia ada hukum antara penyambungan inna dengan allazina. Ya. Innallazina, kalau kita tengok sini inna, tapi oleh kerana dia bergabung aja sudah jadi bertukar bunyi suku kata kedua bunyinya nal. Baik, z di sini dibaca dengan mat asli, kemudian kita jumpa kalimah amanu, a dibaca dengan mat badal sebab hamzah mendahului huruf alif, iaitu dibaca dengan dua harakat. Dua harakat. Okey. Baik. Selepas kita baca amanu itu, perhatikan sini mat badal, kemudian nu itu boleh mat asli sebelum waw baris hadapan. Dan bunyinya amanu. Okey. Lepas tu kita jumpa kalimah wa'amilu. Baik. Satu-satu saya sebut saja. Wa'amilu. Lu bertemu dengan waw di sini. Kalau dia saja kita baca dengan mat asli, tetapi oleh kerana dia bertemu dengan as-salihati, maka kita gabungkannya dengan idgham syamsi, iaitu suku kata lu dengan suku kata sa itu. Bunyinya amilus, bergabung dengan huruf sa. Wa amilus salihati. Sa ada alif kecil, ha pun ada alif kecil, kita baca kedua-duanya dengan mat asli dua harakat. Salihati. Satu, dua, satu. Ini dua, satu, dua, satu. Okey. Selesai. Kita pergi kepada kalimah berikutnya. Ulaika. Perhatikan di sini waw itu. Atas waw itu ada tanda seperti nombor 5 Arab itu. Itu nombor 5. Jadi kita ada pada tulisan, jangan hiraukan dia. Terus baca u itu, suku kata u baris satu harakat saja. Terus sambung kepada la yang panjang nampaknya dibaca ula. La itu dibaca kerana alif itu bertemu dengan hamzah, dibaca dengan mat wajib muttasil sebab dia dalam satu kalimah. Jadi bacaannya ulaika, ulaika. Hamzah tu baris bawah, i senyum sikit. Betul. Nak membunyikan i tu. Lepas ulaika hum, dua sambung. Ika hum. Hum justru izzah syafawi memati bertemu pula dengan kalimah khairu. Baik, kha bertemu dengan ya, dibaca dengan lin sebab sebelum ya baris di atas. Baca khairu. Suku kata ru pula bertemu dengan alif lam qamariyah, maka kita gabungkan ra tu baris suku kata ru itu dengan huruf lam bunyinya rul. Terus mati kepada mahras lam rul. Kemudian baru sebut bariyah. Baik, ri itu dibaca dengan mat asli. Sebab sebelum ya yang tasydid itu ada huruf baris bawah. Kita ambil ya yang mati dalam dua huruf ya yang dua itu. Dan bila kata ya tasydid ada dua ya. Satu ya mati, satu ya baris atas. Jadi ri kita baca dengan mat asli.
Bariyah. Okey, ya kita gabungkan dengan ta marbutah yang disukunkan menjadi ha dhamir, bunyinya yah, bukan yat. Kalau baca yat salah. Mesti dibaca dengan ha dhamir, ya itu. Yah bunyinya. Okey, selesai. Baik. Kita pergi kepada ayat yang ke-8 pula. Iaitu ayat yang terakhir, panjang juga ayatnya. Bermula dengan jazauhum. Baik. Suku kata ja satu, za itu nampak ada tanda panjang di situ, gelombang di situ, menunjukkan dia bertemu alif ini dengan hamzah dalam satu kalimah. Maka kita baca dengan mad wajib muttasil. Sama juga dengan sini, dalam satu kalimah. Sini pun dalam satu kalimah, mad wajib muttasil baca 4 atau 5 harakat. Kemudian baru kita bunyikan hamzah baris depan u, kemudian hum di situ, ha gabungkan dengan mim yang mati dengan izzah syafawi. Hum, satu harakat saja, tidak dengung dan tidak panjang. Iaitu izzah syafawi. Selepas izzah syafawi hum itu kita jumpa kalimah engda. Baik, nun sukun bertemu dengan huruf dal adalah huruf ifa. Ingat, huruf dal adalah huruf ifa, maka kita baca dia dengan ifa hakiki. Iaitu engda. Okey. Antara izhar dengan idgham bacaannya. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah rabbihim. Rabbihim itu ra digabungkan dengan ba, bunyinya rob. Suku kata pertama itu adalah terdiri daripada 2 huruf, ra dengan ba, rob. Kemudian bi satu aja. Kemudian him dia bunyinya dengan izzah syafawi kerana dia terdiri daripada 2 huruf, iaitu di mana huruf terakhirnya mim mati. So, sebab dibaca him tu dengan izzah syafawi. Lepas tu kita jumpa kalimah jannatu. Baik. Jan itu bertemu dengan nun yang bertasydid. Suku kata pertama bunyi jan itu hendaklah diwajibul gunnahkan dia dengan gunnah 2 harakat. Jan, kemudian na itu ada alif kecil. Na 2 harakat. Tu 1 harakat. Jadi 2 1. Jannatu. Kemudian sambung dengan kalimah adanin, dal mati di tengah kalimah, baca dengan qalqalah sughra. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf apa? Huruf ifa di sana. Jadi kita baca adanin dengan qalqalah sughra, adanin tajri. Okey. Ta bertemu pula dengan jim juga, dibaca juga dengan qalqalah sughra. Sini qalqalah sughra, sana pun qalqalah sughra. Jim adalah huruf qalqalah. Dia duduk di tengah kalimah. Kemudian kita jumpa ya, sebelumnya baris bawah bunyi suku kata terakhir itu rid mad asli. 2 harakat. Sebab tu kita jumpa kalimah min lagi. Min sama juga. Sini tanwin. Yang sini min, nun. Sama hukum dia. Iaitu dibaca dengan ifa. Sebab di sini huruf ta. Jadi ifa hakiki juga bacaannya. 2 harakat seperti di sini. Adaning taj. Di sini min tah. Ta dengan ha, tah bunyi suku kata yang pertama. Kemudian ti, kemudian ha. Ha pula bertemu dengan alif lam qamariyah. Kita baca, tidak boleh baca ha, kita baca hal. Itu gabungkan ha barisat suku kata ha itu dengan lam, bunyinya hal. Daripada pangkal halkom terus kepada mahraj lam, bunyinya hal. Haru. Kenapa nun ni baca izhar? Izhar ki sebab dia bertemu dengan huruf ha di sini. Ha dhamir itu. Yang berbintal itu ha dhamir. Ha pula bertemu dengan alif, baca dengan 2 harakat ha. Jadi bunyinya tahtihal anharu. Kalau sambung tahtihal anharu. Itu bunyinya. Sini saja 2. Yang lain semua satu. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah khalidina. Kha bertemu dengan alif, baca dengan mad asli 2 harakat. Kha dengan istilah bunyinya. Di pula dibaca dengan mad asli sebab selepas dal baris bawah itu ada huruf ya. Sebelum ya baris bawah mesti dibaca dengan mad asli 2 harakat. Na 1 harakat saja. Selepas habis kalimah khalidina fiha. Baik. Coba perhatikan fa bertemu dengan ya. Terus masuknya nafi, fi 2 harakat. Suku kata fi sebab ada ya sebelumnya baris bawah.
Ha ada gelombang dia baca panjang kerana dia bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ni dalam dua kalimah. Fiha satu kalimah, abadan satu kalimah. Jadi kita baca dengan mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. Fiha abada. Baik, kita wakaf kat situ sod lam ya, lamnya wasal. Tapi kita baca, kita wakaf kita baca tukarkan baris dua kepada baris satu, dibaca dengan mad iwad dua harakat. Abada, da dua harakat. Tetapi kalau kita sambung, tanwin bertemu dengan huruf ra, dibaca dengan idgham bila gundah kerana huruf ra ini adalah huruf idgham tetapi tidak boleh didengungkan. Terus masuk aja. Abadar radiyah. Okay. Radiyah kalimah berikutnya dia kalau wasal makna kita baca dengan idgham bila gundah dengan huruf ra itu. Kemudian kita sambung radiyah. Baik. Satu. Ra tu atas bunyi radiyah. Kemudian ya bertemu dengan nama Allah, kita idgham syamsikan ya itu dengan lam jalalah, jadi bunyinya radiyallah, baca dengan tebal lam jalalah itu dan dibaca dua harakat hu. Radiyallahu anhum, an nun sukun bertemu ha baca dengan izhar harki, mim mati dibaca dengan izhar syafawi. Baik. Izhar syafawi, selepas itu kita jumpa kalimah waradu, iaitu angkat tepi lidah kita letak ke geraham atas kiri atau kanan, bunyikan huruf dad itu baris depan, moncong sikit. Du lain bunyinya. Kalau kita sebut du itu dal. Du itu dal bunyinya. Tapi kalau du itu dot. Waradu an. Okey. Di sini perhatikan suku kata yang terakhir kita boleh wakaf di sini. Cuba kita wakaf tetapi kita hendaklah lidah kita pergi bunyi itu, suara itu pergi kepada pangkal halkum. An ada bunyi gitu aja, sedikit saja. Jadi kalau sahabat buat sendiri baru ada rasa. Kalau orang dekat dengan kita pun mungkin tak dengar. Waradu anhu. Baik. Kalau susah sangat nak sebut di sini, terus sambung saja. Daripada radiyallahu anhum waradu anhu zalika. Terus sambung, wasalkan dia. Jadi tak masalah nak menyebut ha itu. Terus hidupkan baris depan. Kemudian kita jumpa kalimah. Ini dibaca dengan izhar halki sebab dia bertemu dengan huruf halkum, iaitu non sukun. Lepas tu za itu ada alif sepasnya, sepas za baris atas, zalika, ka. Kemudian liman. Kemudian non sukun bertemu dengan huruf kha, huruf halkum juga baca dengan izhar halki. Liman khashiya. Khashiya, satu. Rabbah. Okey, sukunkan ha yang penghabisan itu, tak ada bariskan dia, matikan dia, bunyi bah. Ra itu gabungan ba yang bertasydid, kemudian ha itu kita sukunkan bunyi rabbah. Okay. Ada huruf kecil, kenapa? Kerana dia bertemu dengan huruf yang berbaris, iaitu huruf ba, baris bawah itu. Sebelumnya berbaris, sebab prinsip mad silah qasirah ini. Kalau kita sambung dengan ayat, tapi jarang kita sambung. Kalau orang-orang biasa ni jarang nak menyambung, mereka orang hafaz dia terus sambung aja dengan bismillah itu. Okey. Jadi selesai kita punya bacaan di sini. Perhatikan hukum-hukum semua, catatkan dalam Al-Quran, buka Al-Quran, catatkan. Sini boleh review banyak kali, boleh tengok banyak kali. Jadi kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak mana yang dua, mana satu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Jadi kita sudahi bacaan kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.